Seterusnya kita rasanya sampailah kepada kemuncak pada majlis kita pada pagi ini, iaitu tidak lain dan tidak bukan kita akan mendengar ucapan daripada guru yang kita raikan pada hari ini, iaitu Cikgu Nuraini. Jadi dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan kepada semua guru yang ada di Google Meet ni ataupun di Maya yang berusaha, Puan Fazilah binti Amin, guru besar SK Cangkala ada 2, yang dihormati Puan Zalia binti Setian, PK Pentadbiran. Ustaz, gambar Cikgu Nuraini tak ada dalam ni. Kemudian tak ada. Tak nampak Cikgu Hamizul Asri bin Hamzah, PK Heng, Cikgu Zairi bin Basri, PK Kokong, barisan guru-guru, staf dan semua yang ada di alam maya yang ada juga kan? Okey, pada hari ini ialah tibalah masanya untuk saya bersaya. Jadi terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menjayakan persaraan saya pada hari ini dengan pelamin yang indah, segala-galanya indah lah bagi saya. Terima kasih bagi saya. Baik, jadi kalau nak menyebut okey, ada. tentang cita-cita cita-cita saya sedari kecil memang ingin menjadi seorang guru. Masa saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Besar, kampung halaman saya ialah kampung Hujung Rintis. Saya melihat guru-guru pada waktu itu terlalu baik dengan saya dan kawan-kawan, selalu memberi semangat, dorongan pada saya untuk belajar dan terus belajar. Mereka pandai mengajar saya bercerita, menyanyi, senda gurau, pula ketawa, semuanya tu menghiburkan hati saya. Jadi kami semuanya suka datang ke sekolah. Bila tamat di sekolah rendah, saya melanjutkan pelajaran saya di sekolah menengah di Johari, Sungai Sungai. Dari rumah saya terpaksa naik basikal ataupun dihantar oleh bapa saya ke JT Hujung Rintis. Di sana saya dan kawan-kawan berkumpul berkurang pukul 6.30 pagi. Kami naik bot terus sampai ke Sungai Dulang. Di Sungai Dulang kami naik bas dan terus sampai ke sekolah. Begitulah ulang-alik sekolah sehinggalah satu tragedi di mana tragedi Bok Karamnya, di mana saya dan kawan-kawan pada masa itu pukul 6.30 pagi bila kami diarahkan untuk naik bot, kami naik bot. Bila bot tu dah nak bergerak, satu dentuman yang amat kuat berlaku. Tapi saya tak rasa apa-apa lah, tak takut ke, tak ada. Sebab perkara bot melanggar dengan bot bergeser-geser, bot melanggar titik, itu dah perkara biasa. Bot terus bergerak sampai di pertengahan sungai. Saya melihat driver bot tu mula cemas. Dia memanggil kawannya untuk membuka papan lantai. Bila papan lantai bot tu dibuka, air. Dia menyuruh juga 2 orang untuk menimba air itu keluar. Tetapi air yang masuk itu lagi banyak. Kami yang ada senjata, yang ada belakang itu ialah laungan saja. Melaung minta tolong. Tetapi tidak didengari kot
Sebab masa tu ada dua buah bot berlabuh di jeti Sungai Dulang. Driver bot masa tu tidur lagi agaknya, sambung tidur lagi. Jadi bot terus bergerak. Bila sampai di, saya rasa lagi 10 meter ke 15 meter daripada tepi tu, enjin bot tu dah mati. Tak sampai ke jeti, tak sampai ke tepi lagi, dia dah mati. Kemudian kedengaran driver bot tu kata keluar. Semua orang keluar. Saya pijak belakang bot tu, kawan-kawan yang lain pijak di tepi bot. Kemudian berjalan lelaki semua dah berenang ke tepi. Saya masih menunggu lagi bot penyelamat yang nak bagi bantuan pada saya tadi. Bila bot tu rapat, seorang kawan saya yang bernama Suraya, dia lompat dalam bot tu. Masa tu dia pakai gaun, jadi senanglah nak dia lompat. Yang saya ni pakai baju kurung, susah sikit. Jadi tahu sudah dalam air. Pada masa tu saya megang beg. Begnya rotan. Jadi bila buku tu dah kena air, jadi berat. Kasut sekolah pun dia jadi kena air, jadi berat. Kain pula bila kena air dia lekat dekat kulit dia. Tak boleh menyusahkan saya nak berenang. Dalam keadaan saya dan kawan-kawan macam tu, tiba-tiba kawan saya yang Suraya tadi dia nampak saya. Dia kata, Nur Aini, ambil tali ni. Dia mulakan tali pada saya. Tali tu sebesar ibu jari, dia panjang. Saya pun ambil tali tu dan saya bagi pada kawan-kawan saya yang lain berpegang pada tali tu, tali yang sama. Jadi saya kata Suraya, ambil beg saya ni. Saya nak unjukkan beg tu naik ke atas, daripada air naik ke atas terlalu sukar sangat. Saya kata Suraya, ambil juga cepat. Bila Suraya mencuba, akhirnya dapatlah beg tu diselamatkan, naik ke atas. Dan saya rasa lega sebab saya boleh pegang tali tu dengan kedua belah tangan saya. Saya dah orang pertama nak panjat tadi tu naik ke atas, percubaan saya gagal. Sebab tali dah basah, licin, kasut pun dah licin, jadi kain pun dah melekat dekat kulit, susah saya nak naik ke atas. Cuba, akhirnya dengan bantuan Suraya, dia tarik bahu saya naik ke atas. Saya dapat diselamatkan. Kemudian, seorang demi seorang kawan saya dapat diselamatkan juga. Alhamdulillah, tak ada yang terkorban pada pagi itu. Cuma malangnya bot yang tenggelam tadi, yang karam tadi, tak dapat dijumpai. Dalam bot tu ada motosikal, ada basikalnya, sehinggalah sekarang memang tak ada jumpa pun. Jadi semenjak itu, saya jadi fobia. Saya tak nak pergi sekolah, saya takut pergi sekolah. Kata arwah mak saya kata, kenapa tak nak pergi sekolah? Dia kata, kamu anak yang sulung, kau mesti pergi sekolah. Kata mak, bayangkan adik kau yang duduk kat belakang tu. Kalau kau malu di sekolah, adik-adik kau semua ikut pergi sekolah. Dia kata, saya takut dari sekolah. Takut tenggelam lagi sekali. Kata mak saya, kenapa kamu nak kahwin ke? Sebab kawan kamu seorang tu yang bernama Ros tu dah kahwin. Saya jadi takut bila dengar perkataan kahwin tu. Jadi saya pun mau tak mau, kata bapak saya, tak apa. Nanti bapak esok pagi bapak hantar kamu ke sekolah. Seberang bot ke Sungai Dulang. Bila sampai di jeti, bapak saya tak dapat naik ke bot tu. Driver bot tak bagi. Jadi dia kata bot ini khas untuk pelajar-pelajar sahaja. Jadi saya timbul balik keyakinan saya untuk terus belajar dan belajar. Sehingga saya menamatkan tingkatan 5. Terus itu, habis tingkatan 5, saya masuk ke tingkatan 6. Itu di asrama penuntut Kerajaan Negeri Perak. Untuk pelajar-pelajar yang di luar bandar, yang susah. Jadi, semua Kerajaan Negeri Perak tanggung masa tu. Jadi, saya belajar di tingkatan 6, 2 tahun. Selepas 2 tahun, saya dapat mengajar, tempat cikgu sementara mengajar di Sekolah Kebangsaan Sungai Besar. Dalam 2 tahun mengajar, saya dapat tawaran
untuk khusus perguruan masa cuti, KDC. Mula-mula dia hantar saya di Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Maleng. Kemudian di tahun akhir dia hantar saya ke Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah. Tamat khusus perguruan tu, saya sekolah pertama saya ialah sekolah SK Seri Baru. Di sana saya mengajar selama lebih kurang 11 tahun. Sehingga satu hari, cikgu arwah, cikgu Arba'in datang. Dia membawa seorang cikgu. Maksud saya cikgu Yahya untuk jadi guru besar di SK Seri Baru tu. Jadi dia lalu di kelas saya, dia kata ini cikgu Naimi ke? Ya. Saya dengar cerita cikgu Naimi dan isi borang nak pindah. Betul cerita. Pindahlah ke Jalan Kedua, kan kosong dia kata. Jadi tak lama lepas isi borang dah lepas tu saya sebulan ke 2 bulan tak tahulah. Saya dapat surat mengatakan saya sila laporkan diri di SK Cangkak Lada 2 bermula 1/1/2001. Jadi bermula dengan hari 1/1/2001 sehinggalah sekarang tahun 2021. Ya, bulan Julai 1 bulan 7 2021. 20 tahun juga lah, 20 tahun 7 bulan kot macam tu. Saya menjadi guru di SK Cangkak Lada 2. Jadi saya bukan apa bercerita tentang perjalanan hidup saya itu bukan apa. Nak menggambarkan susahnya mencari ilmu pada waktu itu. Okay, jadi pasal tenggelam lah, apalah semuanya. Nak menjadi semata-mata nak menjadi seorang guru. Jadi bila sampai ke Cangkak Lada 2 saya rasa seronok. Seronok sangat. Sebab sekolahnya dekat dengan jalan, tak jauh daripada rumah saya, lebih kurang 10 minit dia sampai. Jadi senang untuk saya menjalankan aktiviti ke apa-apalah yang berkaitan dengan sumber, dengan bahasa Melayu ke apa, dapat dijalankan dengan elok. Bapa dan mak saya pun dia rasa taklah, dia suka saya menjadi seorang guru. Adik-beradik saya pun ramai yang jadi cikgu, tak jadi cikgu pun jadi jaga kat sekolah, ataupun kerja kat Perak, ataupun kerja dekat Musti Melaya seorang. Tapi adik saya pun dah bersara yang kerja kat Musti Melaya tu, bulan Februari yang dulu. Okey, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru dan staf pekerja di SK Cangkak Lada 2 ini yang telah menolong saya, membantu saya daripada mula saya datang sampailah sekarang, tak henti-henti memberikan sokongan membantu saya meringankan beban saya ya. Okey, jadi saya di sini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Bagi saya lah secara peribadi, guru-guru di SK Cangkak Lada 2 adalah terlalu istimewa bagi saya, terbaik. Anda semua ada dengan saya bila saya memerlukan. Menolong saya dengan sungguh-sungguh. Okey, jadi saya merasakan bahawa kalian semua telah berjaya mewarnai hidup saya, perjalanan hidup saya dengan warna-warni yang indah-indah belaka. Tidak ada cacat celah. Kalian juga telah mengisi ruang-ruang kosong dalam hati saya dengan senyum gurau, tawa yang sungguh menceriakan hidup saya. Saya bahagia sekali. Jadi selepas ini tentu saya akan rasa sunyi juga lah. Okey, jadi saya mengambil kesempatan di sini. Minta maaf saya batin, halalkanlah apa yang termakan, terminum, ya, segala-galanya dari A sampai Z, ya. Seandainya satu hari yang bernama esok, kalian semua sudah berada dalam syurga Allah, carilah saya. Kalau kalian semua jumpa dengan saya, alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya kalian cari saya tak jumpa juga, saya rasa kawan-kawan semua tahu kat mana saya.
Jemputlah saya, pimpinlah saya untuk masuk bersama-sama dalam syurga yang kekal abadi. Saya, siapalah saya? Seorang insan yang serba kekurangan. Saya bukan ustaz, bukan ustazah, bukannya alim ulama. Bukan. Saya adalah orang biasa yang serba kekurangan. Sebab itu, saya memerlukan doa dan syafaat daripada anda semua. Doakanlah saya yang elok-elok, yang baik-baik saya dan keluarga saya, dunia dan akhirat. Okey, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Hari ni cakap dalam teko, tak tahu apa saya nak cakap. Apa yang kita dekat saya ni saya cakap je lah. Terima kasih yang tak terhingga. Okay. Kalian semua saya anggap seperti adik-adik saya sendiri. Ya, seperti adik-adik sendiri. Kalian semua yang saya pandang hari-hari, saya tengok hari-hari, yang saya dengar, semuanya kan. Kalau dibandingkan dengan adik-adik saya yang jauh, saya dapat tengok pada hari bila lagi PKP sekarang ni, tak balik pun. Jadi, kalian semua yang ada di sana. Tentu banyak kesilapan saya, mungkin kesalahan saya tutur kata, bicara, tingkah laku. Selama 20 tahun 7 bulan anda mengenali saya, jadi saya minta maaf, saya batin banyak-banyak. Maafkanlah kesalahan saya, sama ada yang kecil ke, yang besar ke, yang zahir ke, yang batin ke. Maafkanlah saya. Okey, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasihlah kepada semua yang telah menjayakan majlis syara'an saya untuk kali ini. Sambutlah salam sayang, salam kasih mesra dari saya seikhlas hati, Nur Aini binti Arifin. Maaf zahir batin. Terima kasih. Demikianlah tadi ucapan perpisahan yang telah diungkapkan oleh Cikgu Nur Aini yang sangat menyentuh hati dan perasaan kita lah. Ya. Sebab kita memang sudah lama bersama beliau. Banyak suka duka, kisah suka duka yang kita lalui bersama. Ya. Jadi kami pun memohon ampun dan maaf pada Cikgu Nur Aini di atas segala kesilapan-kesilapan, khususnya bagi diri saya lah. Jika ada kepada Cikgu Nur Aini terlanjur kata ke dan sebagainya. Kami semua mendoakan kebahagiaan, keselamatan, ketenangan kepada Cikgu Nur Aini untuk hari-hari selepas bersara. Mudah-mudahan majlis ataupun apa yang diperkatakan oleh Cikgu Nur Aini sebentar tadi dapat kita ambil iktibar untuk kemajuan kita di masa akan datang, khususnya kepada rakan-rakan, adik-adik yang masih panjang lagi perkhidmatannya. Kami ini sudah berada di penghujung-penghujung. InsyaAllah macam saya pun insyaAllah lebih kurang 11 bulan saja lagi akan berada di dunia pendidikan. Selepas itu akan mengikuti jejak langkah Cikgu Nur Aini jugalah. Ya. InsyaAllah. Jadi sama-samalah kita berdoa, mudah-mudahan kehidupan kita di masa-masa akan datang ini, khususnya Cikgu Nur Aini, sentiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.